Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini memang pengakuan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang Sabah, Pulau Pinang, dan Sarawak daripada Anwar Ibrahim sendiri berkaitan dengan bajet 2023. Anwar Ibrahim kata, dia mengakui bahawa Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak terpinggir dalam bajet 2023 yang telah dibacakan sebelum ini. Oleh sebab itulah kita sangat suka apabila Anwar Ibrahim sendiri mengakui dan dia tidak menyembunyikan kebenaran ini. Terbukti Anwar Ibrahim memang mengambil berat tentang isu MA63 dan juga isu Borneo Sabah dan juga Sarawak yang jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri yang ada di Malaya. Oleh sebab itulah saya suka dengan konten ini dan anda harus share video ini supaya semua orang tahu dan sedar. Kalau ramai lagi yang tak suka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak apa, tapi yang ini mereka perlu tahu, yaitu Anwar Ibrahim sendiri mengakui bahawa Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak terpinggir. Namun mengaku saja tidak betul. Mengaku saja itu tak penting, tapi harus ada pelaksanaannya. Adakah Anwar Ibrahim akan laksanakan? Ikuti ulasan ini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengakui Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dipinggirkan bagi mendapatkan peruntukan sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan dalam pembentangan bajet sebelum ini. Siapa yang bentang bajet sebelum ini? Pastilah ramai sudah yang membentangkannya, bajet-bajet terdahulu. Tetapi yang terkini ialah bajet yang telah dibentangkan oleh Ismail Sabri Yaakob sebelum pembubaran Parlimen baru-baru ini. Anwar Ibrahim telah memeriksa, telah meneliti dan telah pun mengkaji bajet 2023 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu, dan Anwar Ibrahim kata terdapat perkara yang mana Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak terpinggir. Kita bersyukur kerana Anwar Ibrahim menyedari perkara ini. Banyak kali sudah dari dahulu sampai sekarang pemimpin-pemimpin politik pentadbiran yang ada di Sabah, di Sarawak sudah banyak kali mengeluh mengapa Sabah dan Sarawak peruntukannya kecil berbanding negeri-negeri yang lain. Ada juga yang mempersoalkan kenapa Sabah yang begini besar, penduduknya begini ramai, hanya diberikan peruntukan seperti sedemikian rupa. Ada juga yang mengatakan kenapa Sabah dan Sarawak mempunyai hasil bumi, kekayaan yang luar biasa, tetapi peruntukannya sangat kecil. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Adakah anda juga sebahagian daripada orang-orang yang pernah mempersoalkan perkara tersebut, yaitu kenapa kita negeri yang besar, kenapa kita mempunyai hasil bumi yang banyak hasilnya yang disumbangkan untuk pembangunan persekutuan, tapi kenapa setiap kali bajet dikeluarkan, antara yang paling kecil menerima bajet, menerima peruntukan tahunan ialah Sabah dan Sarawak. Namun demikian, perkara ini telah di flip-flop, telah pun diubah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau sendiri mengakui memang terdapat perkara di mana mereka Sabah dan Sarawak seakan terpinggir. Anwar Ibrahim berkata keluhan pimpinan kerajaan negeri berhubung perkara itu akan diberi perhatian olehnya walaupun terdapat kekangan dari segi pendapatan dan perbelanjaan. Sudah lama pemimpin-pemimpin di negeri Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak dipinggirkan. Kenapa? Ada orang kata kalau yang di Pulau Pinang itu kerana Pulau Pinang adalah negeri pembangkang sejak sekian lama. Jadi oleh sebab itu kurang mendapat perhatian daripada bajet belanjawan negara. Sabah dan Sarawak pula ada orang kata kerana Sabah dan Sarawak ini terlalu berpecah parti politiknya. Ada satu yang menyokong parti ini, yang satu lagi menyokong parti ini. Jadi kekuatan suaranya itu lemah. Tidak dapat meminta kerana terpaksa merayu pula. Bukan kerana ada kuasa tetapi hanya merayu, kata pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah. Anwar Ibrahim kata memang benar Pulau Pinang telah dipinggirkan dari segi peruntukan, dan apabila saya pergi ke Sabah dan Sarawak memang ada kekurangan besar di sana, kata Anwar Ibrahim. Baguslah Anwar Ibrahim menyedari perkara ini. Paling bagus kalau Anwar Ibrahim pergi sampai ke daerah-daerah yang paling miskin, antaranya Pitas. Anda boleh, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selalu lalu lah, orang Sabah cakap,
tolonglah selalu lalulah datang ke Sabah dan jangan naik helikopter, naiklah kereta. Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang kita sayangi ini, tahu macam mana keadaan jalan bulan yang ada di Sabah ini. Paling bagus jangan naik helikopter. Paling bagus jangan naik kereta yang besar-besar. Naik kereta yang kecil-kecil. Naik kereta yang kecil-kecil. Baru tahu betapa payahnya laluan jalan yang ada di Sabah ini. Betapa teruknya perkhidmatan yang ada di Sabah ini. Paling bagus tinggallah beberapa hari di kawasan pedalaman di Sabah. Supaya tahu macam mana capaian internetnya di Sabah, macam mana tiada airnya di Sabah, macam mana elektriknya itu kurang berkesannya di Sabah. Itu paling bagus. Tapi syukurlah Anwar Ibrahim kata dia memang sedar akan kekurangan besar yang ada di Sabah dan di Sarawak. Bagi Pulau Pinang, ia melibatkan struktur besar, manakala di Sabah dan Sarawak pula, prasarana kecil termasuk klinik, hospital, perumahan rakyat, sekolah-sekolah daif, dan ini akan kita bagi tumpuan, kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Bagi kami yang ada di Sabah, terutamanya yang ada di pedalaman, saya nak bagi tahu klinik yang ada di Sabah ni jauh sekali daripada baik. Ada yang bagus, ada yang memang kami boleh kata bagus sebab kami sudah biasa dengan perkara itu. Tapi tak tahulah kalau anda mungkin daripada Semenanjung Malaysia datang ke Sabah, tidak tahulah apa standard yang anda mau letakkan untuk klinik yang ada di Sabah, perumahan yang ada di Sabah, bahkan paling penting sekolah-sekolah yang ada di Sabah. Saya tak tahu, tapi kalau kami sudah biasa dengan keadaan seperti itu, kami kata bagus, Okey, kami boleh jalan hidup seperti itu. Tapi mungkin anda yang ada di Semenanjung Malaysia, kalau anda datang ke Sabah, barulah anda tahu. Jangan datang saja, jangan melawat saja, jangan melancong saja. Cubalah tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu di tempat di Sabah. Baru anda tahu betapa susahnya kehidupan di Sabah dengan prasarana yang kurang berkesan ini. Anwar Ibrahim berkata, itu semua perlu akan diambil tumpuan. Sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yew, dilapor berkata, Pulau Pinang seringkali dipinggirkan dan merupakan negeri kedua paling rendah menerima peruntukan bajet 2022 dari Kerajaan Persekutuan. Kun Yew berkata, tindakan tersebut adalah tidak wajar jika dibandingkan dengan jumlah sumbangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Anwar sebelum ini berkata, bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari depan tidak akan terikat dengan belanjawan yang akan dibentangkan yang telah dibentangkan oleh kerajaan terdahulu, yaitu pada Oktober 2022. Bagaimanapun, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, cadangan yang sudah dibuat dalam pelan belanjawan terdahulu akan tetap diambil kira dalam perangkaan bajet 2023 yang baru. Kita bersyukur, kita berharap apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini benar-benar terlaksana. Anwar Ibrahim akui Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak terpinggir, dan yang paling kita suka apabila Anwar Ibrahim kata dia sedar apabila dia pergi ke Sabah dan Sarawak, dia kata memang ada kekurangan besar di Sabah, Sarawak. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.